Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 22 Julai 2021. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada hari ini mendakwa beberapa ahli parlimen lain dan kedua-dua blok politik akan menjadi sasaran siasatan rasuah. Ahli parlimen MUI itu mendedahkan perkara itu kepada media susulan didakwa atas kes Pesha Amanah hari ini. Kerana apabila saya di SPRM, saya dimaklumkan juga ada banyak ahli parlimen yang lain turut diugut dan dipanggil pada masa yang sama. Ada juga yang dijadualkan sepatutnya esok, ada yang ditangguhkan. My message to them, jangan sesekali kita tunduk kepada mereka yang mengugut. Terdahulu, bekas Menteri Belia dan Sukan itu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan penyelewengan melibatkan 1.12 juta ringgit dana bersatu. Beliau terus mengulangi pendiriannya sebelum ini bahawa pertuduhan ke atasnya adalah bermotifkan politik susulan didakwa beberapa hari sebelum sidang khas Parlimen yang dijadualkan berlangsung minggu depan. Sementara itu, wartawan veteran A. Kadir Jassin mendakwa bayangan bahawa UMNO kini sudah kembali berkuasa semakin jelas. Katanya hakikat tersebut disahkan dengan kehadiran Najib Razak ke Putrajaya untuk bertemu dengan Ismail Sabri Yaakob semalam. Gambar kedatangan Najib ke Pejabat Perdana Menteri telah dikongsi oleh ahli Majlis Tertinggi UMNO Arman Azhar Abu Hanifah di media sosialnya. Ismail dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 7 Julai lalu, beberapa jam sebelum UMNO mengumumkan pendiriannya untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurut Kadir, dengan lantikan naib Presiden UMNO itu, kini pemimpin UMNO yang berkuasa di zaman sebelum kejatuhan BN kembali berkuasa. Kunjungan hormat Najib kepada Ismail Sabri katanya mengesahkan segala-galanya. Kata Kadir, apa yang berlaku kini adalah kesudahan kepada langkah syaratan yang akhirnya meletakkan pemimpin bersatu dan PAS sebagai boneka. Kadir turut mendakwa apa yang terjadi merupakan konspirasi Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan beberapa pemimpin parti itu yang sedang berdepan pertuduhan di mahkamah. Berita seterusnya, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menegaskan ada cara yang lain untuk menguruskan lembaga tabung haji dengan baik. Ini susulan cadangan kerajaan bahawa lembaga itu perlu diletakkan sepenuhnya di bawah pengurusan Bank Negara. Ikut pengalaman saya, ada wakil Kementerian Keuangan dalam lembaga. Walaupun dia satu orang, tetapi kenyataan, pandangan, sanggahan beliau itu ada memberi kesan. Ya. Kerana pernah berlaku di mana seorang menteri, pada ketika itu saya Menteri Keuangan, mau beberapa syarikat campur yang melibatkan kepentingan keluarga yang diluluskan oleh lembaga pengarah, tetapi dibantah oleh wakil Kementerian Keuangan. Menurut bekas Menteri Keuangan itu, pengurusan tabung haji juga harus cekap dan tidak mengizinkan orang politik untuk campur tangan dalam urusan dana umat Islam itu. Yang menjadi jahanam institusi ini ialah campur tangan orang-orang politik. Keluarkan orang-orang politik dari pengurusan tabung haji. Selamatkan wang rakyat. Berita berikutnya dibawakan khas oleh Good Morning G-Shore. Kerajaan perlu menjelaskan mengenai situasi sebenar yang berlaku di Hospital Serdang, Selangor. Perkara itu dinyatakan oleh Adun Seri Kembangan Ian Yong Hian Wah pada hari ini. Gesaan dibuat selepas ada dakwaan mengatakan pesakit terpaksa tidur di lantai selain ditempatkan di bawah kemah yang panas dan tidak selesa. Dalam hantarannya di Facebook, Ian berkata masih tiada pihak yang memberi penjelasan walaupun sudah lebih 24 jam video yang memaparkan keadaan itu tular di media sosial. Malaysia kini telah menghubungi Hospital Serdang dan Kementerian Kesihatan dan masih menunggu penjelasan. KKM awal bulan ini mengumumkan lebih banyak bantuan akan digerakkan untuk membantu hospital-hospital di Lembah Kelang iaitu kawasan paling terjejas dengan COVID-19. Bantuan itu termasuk tenaga 6,500 petugas kesihatan dari negeri lain dan lebih banyak barangan keperluan hospital serta kerjasama dengan hospital swasta.
Good morning, Jishua. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jishua. Membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat, semestinya dengan Good Morning Jishua. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Duit membeli vaksin adalah duit rakyat. Itu kata anggota Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil ketika menggesa agar orang ramai dibenarkan merakam video dan gambar semasa disuntik vaksin. Gesaan itu dibuat ketika muncul beberapa aduan berkaitan kandungan vaksin COVID-19 yang diberikan tidak cukup dos. Malah terdapat juga dakwaan bahawa petugas kesihatan telah menyuntik picagari kosong ke lengan penerima. Kerajaan sebelum ini mengarahkan pegawai yang memberikan vaksin menunjukkan picagari kepada penerima sebelum dan selepas proses itu. Namun tiada sebarang keputusan rasmi diumumkan sama ada sesi itu boleh dirakamkan atau tidak. Berkaitan suntikan kosong, kerajaan berkata tindakan akan diambil terhadap pegawai terlibat dan pihak terkesan akan diberikan dos baru. Polis mengesahkan seorang pesakit COVID-19 meninggal dunia di hadapan sebuah klinik ketika cuba mendapatkan rawatan. Pengesahan dibuat selepas beberapa foto menaparkan seorang wanita rebah di hadapan sebuah klinik di Taman Sentosa tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Syamsul Amar Ramli berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 9.45 pagi semalam ketika wanita itu dan adiknya mahu mendapatkan rawatan di klinik terbabit. Wanita tersebut kemudian rebah di hadapan klinik dan pihak ambulans yang tiba di lokasi mengesahkan wanita tersebut telah meninggal dunia. Mayat wanita itu dihantar ke Hospital Shah Alam dan hasil keputusan ujian saringan awal RTK mendapati wanita tersebut positif COVID-19. Syamsul turut mengesahkan wanita terbabit memiliki sejarah penyakit diabetes dan darah tinggi. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.